Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minar rasyidin. Amin. Amma ba'du. Ikhwan, a'azakumullah, alhamdulillah, kita sambung lagi membaca buku ini, iaitu kita berada pada muka surat 56. Kita sampai pada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. masya-Allah. Kalau pada ayat wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ayat ini pernah ada peristiwa dengan sahabat Nabi nama Abdullah bin Abbas apabila dia bercakap tentang orang yang tatu dan menatu ni. Orang yang tatu dan menatu dilaknat. Siapa yang serah badan dia untuk tatu dan kawan yang redha mentatukan dia, Abdullah bin Abbas kata orang itu, dua-dua mereka itu dilaknat. Dilaknat siapa lagi? Orang yang cukup kening, dilaknat. Maka ada perempuan bertanya, hang ni apalah Abdullah bin Abbas? Semua hang kata Nabi laknat, Nabi laknat, Nabi laknat. Kata Abdullah bin Abbas, kerana aku membaca di dalam Al-Quran larangan-larangan ini semua. Wanita itu kata pada dia, demi Allah, aku baca ayat Quran, aku tak jumpa pun ayat yang Allah menyatakan orang yang tatu dan menatu dilaknat. Aku tak jumpa pun. Abdullah bin Abbas menjawab, kamu tak jumpakah dengan ayat wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang dilarang bagimu, maka tinggallah. Sepanjang Nabi bersama dengan kita, pernahkah anda dengar Nabi mengajak kita tatu dan menatu? Tak pernah. Yang Nabi ajak ambil, yang dia tak ajak tinggal. Itulah pengadang dalam hidup ini. Subhanallah. Ayat ini sangat-sangat mukjizat. Bimbing. Kalau orang tanya kepada kita, kami semai hadiah, apa salahnya? Bacakan ayat ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang Nabi bawa, ambil. Maka dalam secara benar, selama Nabi ajak kita semai sunat, ada tak ada semai hadiah? Tak ada. Quran kata yang dia bawa saja ambil, yang dia tak bawa tinggalkan. Sudah ada pedoman dalam ayat ini. Tapi bagi orang yang tak dapat hidayah, dia akan bawa dalil-dalil syaitan, hawa nafsu. Memang Nabi tak ajak, tapi Nabi tak larang. Subhanallah. Masya Allah. Ini semua tidak ada hidayah. Wanita itu mendapat hidayah daripada ayat ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nabi tak pernah larang orang semai sunat hadiah. Betul? Betul. Mana ada larangan? Jangan semai sunat hadiah. Mana ada larangan? Tetapi dalam ayat ini kata apa? Wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang itu kau tinggalkan. Apa yang Nabi larang kita? Nabi larang kita bid'ah. Dalam bid'ah itu tak masuk ke sunat hadiah? Masya-Allah. Nabi larang kita bid'ah, Nabi larang kita syirik. Kita tak payah sebut 1 2 3 larangan, cukuplah kita tanya, larangan itu syirik ke bid'ah? Bid'ah larangan, syirik juga larangan. Yang Nabi perintah kita apa dia? Ikut sunnah. Alaikum bisunnati. Dalam sunnah ada tak ada sunnah hadiah? Tak ada. Tak ada. Apa dia? Dia jadi sunnah tarkiyah. Meninggalkan dapat pahala, buat dapat dosa. Masya-Allah. Subhanallah. Sangat ada dalil dalam ayat ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma naha ankum fantahu. Ayat ini juga boleh menjadi satu dalil yang sangat hebat pada kita. Kita kata dari sebagai contoh, orang duk usalli. Jangan usalli. Mana ada dalil melarang usalli? Ni
Wa ma atakum, apa yang dia bawa pada kamu. Yang kita duk usalli ni buat apa? Buat perang kah? Buat sembahyang. Ada tak ada? Baginda tinggalkan sembahyang. Atakum, dia beri sembahyang pada kita. Ada usalli? Tidak ada. Maka ambil sembahyang yang tidak ada usalli. Tinggalkan usalli. Kenapa? Nabi kata yang aku larang tinggalkan. Apa Nabi larang? Bid'ah. Usalli masuk sunnah ke bid'ah? Bid'ah. Apa lagi? Takkan tidak ada petunjuk Allah di situ? Masya Allah. Satu ayat ini boleh menggemparkan seluruh dunia. Itulah Imam Syafi'i, Imam Ibn Kathir simpan perkataan dia ketika dia menafsirkan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Imam Syafi'i kata kalau Allah tak menurunkan 113 surah yang lain, hanya wal asri sudah cukup untuk membimbing alam ini. Tapi Allah menurunkan surah demi surah, namun alam ini tidak terbimbing. Sedangkan Allah menyatakan Allah itu Rabbul Alamin, dia Rabb sekalian alam, pun tidak terbimbing manusia. Masya Allah. Dahsyat. Dahsyat. Firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Perkataannya paling hebat adalah perkataan Imam Ibn Kathir ketika memberi pandangan dia kepada ayat ini. Kata dia, daripada ayat ini, wa min hadhil ayatul karimah, daripada ayat Quran yang mulia ini telah ada dalil daripada Allah bahawa larangan meninggalkan Nabi. Larangan meninggalkan Nabi. Pada ayat ini cuma ada dalil itba'ur rusul. Ketika Allah taukidkan ayat ini, laqad kana lakum, sungguh-sungguh, kewujudan laqad ini untuk mentaukidkan lagi kalimah itu. Demi sungguh-sungguh adalah pada Rasulullah. Fi dia guna di dalam Rasulullah, di dalam ahwal dia. Yang Quran kata wa innaka la'ala khuluqil azim. Yang Quran kata wa ma yantiqu 'anil hawa, itu fi Rasulillah. Apa yang telah kami perkatakan tentang Muhammad dahulu, seluruhnya itu uswatun hasanah. Kalau uswah contoh, hasanah supreme, contoh yang tidak ada contoh. Uswatun, contoh yang paling tinggi. Artinya di atas dia sudah tidak ada contoh, lain semua di bawah. Masya Allah. Apa yang tidak jelas dengan ayat ini? Sembahyang, puasa, atau Ibn Kathir kata hatta jihad mesti kepada Rasulullah. Masya Allah. Bahkan Ibn Kathir menambah lagi sabak seperti Rasulullah. Masya Allah. Siapa berani hal-hal agama kebatinan yang zahir, yang batin, dia tak ikut Nabi, dia sedang terancam dengan ayat ini. Allah menyatakan liman kana yarjullah, bagi orang yang ada hubungan dengan Allah. Seolah-olah di sini ada satu penafian, siapa boleh beribadat tak ikut Nabi, dia tidak ada hubungan dengan Allah. Ini bukan orang yang orang yang beriman dengan yaumil akhir, dan ini wa dzakarallaha katsira, walaupun dia ibadat banyak, ini bukan orang yang ingat Allah banyak-banyak. Masya Allah. Dalam Riyadhus Salihin, dalam bab apa? Dalam bab Nawawi buka bab dalam Riyadhus Salihin, iaitu bab orang yang kita boleh kutuk dan kata. Sebelumnya dia buka bab tak boleh kutuk dan mengata. Muslim tak boleh laknat Muslim. Lepas bab tu dia buka satu bab di bawah, boleh mengutuk dan boleh mengata. Muslim boleh kutuk Muslim, iaitu apa-apa yang Quran telah kutuk. Quran telah kutuk orang yang buat zalim, maka kita boleh kutuk sifat zalim. Quran kutuk Fir'aun, kita boleh kutuk Fir'aun. Quran kutuk orang-orang musyrikin Mekah, kita boleh kutuk. Nabi kata apa dia? Nabi kata balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj.
Kau cerita tentang aib Bani Israel, Allah tak kira dosa. Masya Allah. Ini di antara ghibah yang Allah benarkan, Allah halalkan. Wala haraj. Kita nak cerita Bani Israel buat perangai, sekali kita mengumpat orang dulu. Tidak. Wala haraj, tidak ada dosa. Yang berdosanya man kazzaba alayya muta'ammidan, menyampaikan yang tak betul daripada aku, satu tempat dalam neraka. Maka Nawawi ketika dihimpun hadis-hadis tu, Allah kata Allah laknat orang zalim. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ingat laknat Allah bersama orang zalim. Kita boleh melaknat dan mengutuk sifat kezaliman, tapi tak boleh tunjuk orang. Kita kata apa dah? Kita kata Allah melaknat semua orang melakukan kezaliman. Kita tak boleh tunjuk tu si anu tu zalim tu. Tak boleh. Kerana belum tentu kita kata dia zalim, dia zalim. Mungkin dia zalim pada penilaian kita. Hakikat dia tak zalim. Gambar Hindustan banyak duk ajak kita lagu tu. Hadis aja orang tak ikut, Hindustan aja orang ikut. Satu hari hero main kat Hero Wing. Hero kata, maaf, mulai hari ni kita down. Kita berpisah. Aku akan menikah dengan perempuan lain. Bawa lah diri hampir. Perempuan tu punya menangis lah. Hero Pompi. Satu hari Hero dan hero ini terjumpa selang beberapa tahun. After 1 year later, jumpa balik dalam satu majlis. Satu perempuan tu tengok-tengok, oh, jantan tak guna ni ada. Dan hero tengok perempuan tu, hero bawa diri perempuan tu marah hero. Marah hero. Hero sengak. Perempuan tu beranggapan hero tu zalim lah. Tinggal cinta dia. Dia terkapa-kapa. Kita pun tak ada masa tu nak ambil dia. Terkapa-kapa. Maka mai pula satu orang tu kata, memang dia tinggal hang, tapi hang tak tahu apa jadi pada dia. Dia tinggal hang tu, dia saja rancang tinggal hang. Pasal doktor kata dia pengidap kanser. Heroin dengar menangis. Rupanya laki-laki yang aku tuduh tak bertanggungjawab adalah orang yang bertanggungjawab. Bermakna ramai orang kita hukum dia zalim pada mata kita. Sebenarnya bila sesat, dia tak zalim. Kenapa kita kata dia zalim? Sebab kita punya acuan kezaliman. Apa dia? Minta tak bagi. Dah bagi rasuah pun dia tak bagi juga. Dia ni bukan kata zalim, dajih terus. Kerana itu kita jangan tunjuk orang itu zalim, kecuali memang dia memperlakukan apa yang zalim. Kita nampak dia sedang pukul orang, kita nampak dia sedang rodok orang, itu pun kita kena bertanya, kenapa hang pukul dia? Mana aku tak pukul dia? Dia main curi rumah aku. Dia bukan orang yang zalim. Maka eloklah kita laknat sifat, bukan laknat orang. Allah laknat pencuri, Allah laknat orang zalim, jangan kita tunjuk. Maka dalam laknat itu yang saya nak kait dengan ini, Nawawi membawa hadis dalam Riyadhus Salihin, Allah laknat ahli bid'ah. Ahli bid'ah Allah laknat. Dan dilaknat orang yang mempertahankan si pembuat bid'ah. Nawawi simpan hadis itu dalam Riyadhus Salihin. Kenapa mereka dilaknat? Kerana mereka menyimpang daripada mencontohi Nabi. Pasal itu, bila kita baca ayat ini, ada unsur akidah dan sunnah. Nabi tak buat sembahyang sunat hadiah, tiba-tiba kita buat. Kita kata tak apa. Kita telah merobek kalimah uswatun hasanah. Artinya dengan Nabi tak buat sunat hadiah, itulah uswatun hasanah. Kita kata Nabi tak buat, kita buat. Kita telah meludah uswatun hasanah. Karena itu ada pengajaran yang besar dalam ayat ini. Jangan bermain dalam bab ibadat dan akidah. Firman Allah, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Masya-Allah. Demi bintang ketika terbenam, masya-Allah. Wan najmi idza hawa, sebenarnya wan najmi idza hawa, demi bintang. Allah ni dia boleh sebut demi bintang, kan ikut suka dia lah. Dia adalah pencipta. Tetapi bacaan sebenarnya warabbin najmi. Warabbin najmi ni dalam ilmu bahasa Arab dia panggil takdir.
takdir yang tersimpan dalam kalimah yang menjadi mudhafun ilaih. Mengaji nahwu kan? Boleh faham. Watin, kalimah asal dia apa dia? Warabbutin. Bukan watin. Wasyams, takdir di dalam dia apa dia? Warabbus syams. Bila Allah kata wasyams, demi Tuhan yang menciptakan, bukan demi syam itu. Kenapa Tuhan nak bersumpah demi matahari? Tuhan bersumpah demi diri dia yang buat matahari. Itu yang betul. Tapi kerana orang kita dia hanya berharap pada terjemahan, kerana itu orang kata Tuhan pun bersumpah demi matahari. Tidak, Tuhan bersumpah dia yang buat matahari. Betul lah sumpah tu. Dia menyaksikan matahari tu makhluk dia yang ada kelebihan dia yang bagi. Maka wan najmi, demi Tuhan yang menjadikan bintang. Ya, demi Tuhan yang menjadikan bintang. Dan ada banyak kelebihan bintang. Nak tahu bintang ni cantik macam mana? Pergi Terengganu, lalu ke tempat nama Kertih. Kertih. Tak silap Ustaz, dia dungun dulu. Dungun sampai kita jadi dungu, baru jumpa Kertih. Apa yang ada di Kertih? Di jalan-jalan kita akan terpandang ke kiri dan ke kanan, ku pandang kiri dan kanan. Akhirnya kita akan nampak suatu pemandangan yang sangat ajaib di tengah malam, iaitu perkampungan Petronas. Perkampungan Petronas. Di situ penuh dengan lampu ni. Jumlah lampu ini berbilion-bilion. Sehingga kan perkampungan itu menjadi perkampungan cahaya. Kalau kita nak tahu bintang, itulah dia. Bintang dok ada di langit tu yang kita nampak sekarang ini, terkadang-kadang bintang itu dah tak ada dah, dia dah habis dah. Bintang tu dah jahanam dah. Tapi cahaya dia masih hidup. Bintang dihidupkan, kemudian Allah hancurkan bintang. Wan najmi, apa dia? Demi bintang yang aku hidupkan, aku musnahkan bintang itu, tapi aku kekalkan cahaya dia. Suratul Najmi diakui oleh para saintis. Masya Allah. Para saintis kata ada bintang yang kita duk kata cahaya bintang, sebenarnya pasal itu dipanggil cahaya bintang. Kenapa? Objek bintang tu dah habis dah. Yang duk ada ni adalah cahaya dia saja. Umur bintang tu dah habis, tapi cahaya dia boleh hidup sampai 20,000 tahun. Quran tak habaq dia hidup berapa banyak lama. Quran hanya kata wan najmi, demi Tuhan yang menciptakan bintang dan menghancurkan bintang yang mengekalkan cahaya dia. Wan najmi, bintang yang memancarkan cahaya dia. Subhanallah. Orang putih panggil apa? Light. Light kan lighting ke? Kalau light lampu, lighting, pasang lampu lah. Subhanallah. Kita pergi dekat Kertih tu, sekali Petronas tu waktu malam, jangan pergi waktu siang, tak nampak apa. Subhanallah. Tutup lampu satu Kertih itu, lampu di Petronas itu boleh menyinari bumi ini. Itulah kehebatan. Subhanallah. Wan najmi iza hawa. Kenapa Tuhan cerita ni? Wan najmi iza hawa, demi bintang, apa dia kata, apabila dia terbenam. Tetapi demi bintang apabila dia mengeluarkan cahaya dia, apabila dia memancarkan cahaya. Tak kira lah, kadang-kadang cahaya dia keluar, dia terbenam, dia nak hilang. Kadang-kadang cahaya dia keluar awal-awal. Tapi pendek kata, bintang dikaitkan dengan cahaya. Bintang ada cahaya. Dan kadang-kadang cahaya bintang hari ini, bintang tu dah tak ada, 20 tahun sudah, cahaya dia masih hidup. Ini menunjukkan keesaan Allah. Wan najmi iza hawa. Kenapa Allah sebut itu? Apanya Allah nak samakan? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini dalil dia. Apa dia? Tidaklah sahabat kamu itu, Allah kata dekat sahabat Nabi, tidaklah sahabat kamu itu, kata kat Abu Bakar dekat Umar, sahabat kamu itu siapa dia? Muhammad. Tidaklah sahibukum, sahabat kamu itu ghawa. Dia tidak ada dhalla dan tidak ada ghawa. Dia tidak sesat dan dia tidak merapu, nyanyok, meracau. Tidak. Allah menafikan sebarang unsur kesesatan dalam ajaran Nabi.
Ajaran Nabi apa dia? Quran dan Sunnah. Ma dalla menafikan dalla yang kita sebut dengan sesat. Isyarat-isyarat kepada sesat. Ma dalla tidak sesat. Ma dalla, ma di sini bukan ma tanya, tapi ma menafikan, ma tidak. Bukan ma apa, ma tidak. Ma nafi. Ma dalla tidak sesat. Ma rawa, dia tidak rawa, lara, tidak. Ajaran Nabi tak ada yang sesat, tak ada yang lara. Lara ni apa? Sia-sia. Tidak ada. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsu. Hawa ni apa dia? Iradatun nafsi. Apa dia teringat dia cakap, apa dia fikir dia cakap. Ajaran Nabi dinafikan daripada akal dan perasaan. Allah tolak akal dan perasaan ada campuran dalam sunnah Nabi, tidak ada. Lain daripada ajaran Nabi, campuran akal dan perasaan. In huwa illa wahyun yuha, tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada dia. In huwa illa wahyun yuha. Wahyun, apa dia wahyun? Wahyu benda. Isi wahyu dipanggil muha. Di sini Allah bukan nak cerita kata isi syariat. Allah nak cerita yang turun pada Nabi itu juga wahyu. Kalau yang turun itu, setiap benda turun kan berisi. Jangan sembang pasal isi. Penurunan itu sahaja dipelihara oleh Allah. Cara Jibril turun, unta patah kaki, peluh ketika musim sejuk, itu adalah wahyu. Syariat yang ada di belakang penurunan itu dipanggil muha, i'lan, mengiklankan syariat. Islam dipanggil muha, wahyu yang diturunkan. Pasal itu Bukhari buka bab bada al-wahyi. Bukhari bukan nak cerita hal haram, nak cerita macam mana wahyu turun, macam mana Jibril turun. Yang tu dipanggil wahyu yuha ilayya, wahyu yang disampaikan kepada dia oleh Allah. Dalam ayat seringkah ini Allah menafikan dan Allah melengkapkan diri Muhammad itu sangat besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, baik, siapakah kori jemputan kita malam ini? Sebagai sahabat kita, kori jemputan kita dipersilakan Muhammad Fikri Kamaruddin Faizuddin, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Masya-Allah. Ini lagi satu dalil sunnah Nabi adalah besar. Ingat tajuk kita ada pada kita punya tajuk ada pada muka surat 49, kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Sekarang kita dah jumpa ayat-ayat Allah membersihkan diri Nabi daripada tuduhan-tuduhan yang sesatlah, pelampaulah, apalah. Ini semua ayat-ayat yang dipakai. Ini lagi ayat daripada surah An-Nahl 44. Mereka kami utus, yakni para rasul, dengan membawa keterangan-keterangan, yakni membawa mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikra al-Quran kepadamu, mu itu Muhammad, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Tengok ada dua perkara. Yang pertama, kami turunkan az-zikra padamu, wa anzalna ilaika az-zikra. Kami turunkan Muhammad. Masya Allah. Orang berbahas dari segi bahasa Arab. Kenapa Allah kata wa anzalna? Kenapa tak kata wa anzaltu? Kenapa kata wa anzalna? Kami turunkan. Masya Allah. Dulu fikir-fikir dari segi bahasa Arab, Allah ni dia berhak memilih kalimah-kalimah apa. Tetapi rupanya tidak. Ada juga hujah lain, hujah akidah. Apabila Allah sebut wa anzalna, kami turunkan, Allah telah tahqiqkan bukti, saksi. Kalau Allah kata aku turunkan, dari segi bahasa dia kuat. Tapi kalau orang tanya, ya Allah, itu kerja hang dengan Nabi, hang turun kat Nabi, kami tak tahu dia betul ke tak betul, hang aja tahu. Tidak. Supaya mati alasan kita di hari akhirat,
kami turunkan, bermakna ketika diturunkan adanya lain daripada Allah yang telah menyaksikan penurunan itu. Tentulah dalam ilmu bahasa Arab dan tafsir, kami di situ merujuk kepada malaikat. Kami turunkan. Tetapi ada juga pandangan yang dhaif daripada para ulama, kami turunkan, iaitu Allah turunkan kepada malaikat, ia akan menjadi saksi di hadapan Allah penurunan itu adalah alam sejagat ini. Seperti Allah kata di dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari di mana bumi akan menceritakan apa yang ada. Termasuk bumi akan cerita dosa kita dan agama yang diturunkan. Masya Allah. Jadi kalau kita kata, ya Allah, apa bukti yang turun? Malaikat akan turun di hari akhirat. Pasal itu Allah sebut dalam kalimah, in huwa illa wahyun yuha. Kami ada yang menurunkan wahyu itu kepada dia. Berlakulah peristiwa Nabi tengok itu dan ini, subhanallah. Sangat hebat ayat ini. Bila diturunkan Al-Quran, diturunkan apa? Diturunkan wa mithlahu ma'ahu. Ada benda lain. Itu sunnah dia. Untuk apa? Untuk litubayyina linnasi, terangkan kepada manusia apa yang diturunkan Quran dan sunnah, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka yatafakkarun, mereka mau berfikir. Jadi kalau ada orang kata Islam ni tak boleh guna akal, tak betul lah. Islam kena guna akal. Insan kena fikir apa yang diturunkan dan kena menafikan apa yang tidak diturunkan. Islam ni kena guna akal. Tapi kita cuma kata had akal itu sangat terhad. Kalau tak boleh guna akal, kita tak boleh mengaji lah ilmu hadis. So, orang cakap ada hadis. Tak boleh tanya, kenapa? Agama tak boleh guna akal. Tu duk jadi lagu ni. Pasal agama tak boleh guna akal lah bubuk suara mai. Agama tak boleh akal lah tahlil orang mati mai. Agama tak boleh guna akal lah duk pergi bersembang dengan orang mati, duk pergi meratap kematian. Masya Allah. Pasal agama tak boleh guna akal. Oh, jangan bercakap ini semua agama, siapa guna akal nanti rosak akal dia. Tak guna lagi rosak akal. Pasal itu bertanya, yas'alunaka. Quran saja suruh bertanya, al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Dah orang tak mau tanya, apa itu al-haqqah? Al-haqqah, mal-haqqah, apa dia? Tanya. Dan jalan apa kamu tahu itu al-haqqah, kebinasaan dan kehancuran. Subhanallah. Jadi memang kena bertanya. Baik, itu kita jumpa ayat-ayat Al-Quran. Sekarang ini kita akan jumpa pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintah kita untuk taat, ittiba' kepada Rasulullah, ittiba'. Ada lagi satu kalimah dia panggil qudwah. Qudwah dengan ittiba' makna yang sama. Dua-dua makna ikut. Tapi rasa-rasa ustaz, ittiba' ni dia lebih ma'ruf. Sebab apa? Ittiba' ni orang kata selangkah dia selangkah kita. Selangkah dia selangkah kita. Kalau qudwah ni pun makna ikut, tapi mungkinlah boleh ustaz katakan, mungkin tak betul, tapi mungkin di antara makna qudwah tu kita ikut dia. Tapi janji nak jumpa tak mana? Kita buat rombongan, kita nak pergi Kelantan. Okey ustaz, Kelantan ustaz nak pergi tak mana? Saya nak berhimpun di Pasir Mah. Okey, berapa ustaz? Dalam 10 pagi. Okey, 10 pagi jumpa di sana. Kalau orang tanya dia, hang nak pergi mana? Aku nak ikut ustaz pergi Pasir Mah. Tapi bukan dia ikut belakang pun. Itu biasanya orang pergi dengan qudwah. Ikut, tapi cara ikut kita fikir. Yang penting ikut. Gamaknya lah. Mungkin bahasa tu kurang tepat. Hari ni lagu tu lah banyak. Yang penting apa? Yang penting tauhid kan? Cara apa tak penting. Syairah ke, Maturidi ke, Salafi ke, ikut bela. Janji tauhid Allah. Cara tak penting. Yang penting tauhid Allah. Itu nama dia qudwah, gamaknya lah. Ittiba' tidak. Ittiba' macam kata Ali bin Abi Talib, Nabi berdiri, kami berdiri. Nabi duduk, kami duduk. Pasal apa? Kami tak tahu. Itu nama dia ittiba'. Mungkin dari segi ruh bahasa kot, ittiba' itu lagi.
kerana dia menjadi bahasa pilihan ulama salaf. Baik, tentulah kita bincangkan ittiba' itu dalam hal-hal yang mesti kita ittiba'. Begitu pula hal dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak kita temui perintah yang mewajibkan untuk mengikuti Nabi SAW. Tadi ayat Quran kita jumpa, tapi pelik kita baca ayat Quran daripada muka surat 50 sampai malam ni, yang akhir sekali ayat ke-17 kita jumpa tu muka surat 57. 7 muka. Kesemua ayat-ayat kita jumpa ni orang lain pun jumpa. Bukan kata kita seorang je jumpa ayat ni, mereka pun jumpa. Tapi pelik bin ajaib, seketika mereka jumpa ayat ni, itulah dalil tak ikut Nabi. Kita jumpa ayat ni, inilah dalil kena ikut Nabi, tak boleh bercerai. Seketika dia baca ayat ni, dia kata, tengok, ayat menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul, Nabi itu memang uswatun hasanah, dia cukup bagus. Tapi apa yang kita buat ni nak bagi lagi bagus. Itu dalil dia berjumpa dengan ayat ni. Itulah Nabi. Quran kata, apa yang Muhammad bawa ikut. Ya, Nabi ajak ba'diyah qabliyah ikut. Yang kita buat ni bukan kata kita tak ikut, cuma kita nak tambah lagi sikit. Bagi ikut tu jadi elok. Lagi dia faham ayat ni, lagi melelong dia macam ni. Depa tu siapa? Wallahu a'lam, majhul, tidak diketahui. Mereka ni syekhul majhul, tak dikenali. Hadis ni pun mereka jumpa, masya-Allah. Mari kita tengok macam mana kita faham hadis ni. Di antaranya hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk syurga. Tentulah Nabi maksud di sini umat yang bersyahadah, sebab dikaitkan dengan syurga. Yahudi tak masuklah. Kan? Yahudi tak masuk sebab dia tidak ada syahadah. Pasal Nabi kait dengan syurga. Ini orang Islam. Setiap daripada umatku dia adalah ahli syurga. Kecuali yang enggan, kecuali yang tak mau. Aba kan perangai iblis, aba wastakbara, enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentaatiku pasti masuk syurga, dan siapa yang menderhakaiku maka dia telah masuk, dialah orang yang enggan. Kita kata, siapa dia orang yang nak masuk syurga? Man ata'ani. Man ata'ani. Pasal itulah bahasa dia. Man ata'ani, siapa yang taat pada aku. Ada dua orang salat, yang mana tentu taat Nabi. Seorang berdiri, Allahu Akbar. Lagi seorang berdiri, Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardha lillahi ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Usalli. Antara dua ni, yang mana tentu ikut Nabi. Bukan menafikan sembahyang, tak nafi. Siapa yang tentu ikut, confirm ikut, tanpa pertikai. Ada orang cakap, dah. Dua-dua itu ikut Nabi. Yang tak ikut, yang tak sembahyang langsung. Hak tu tak dibincangkan. Mana boleh yang tu dibincangkan? Yang tu maksiat terus. Yang tu masuk baris yang kedua. Wa man asani. Itu baris kedua. Siapa derhaka aku? Ya, Nabi kata wajib, dia tinggalkan. Asani. Siapa ikut Nabi? Antara ikut dengan derhaka. Dua bab Nabi bawa. Allahu Akbar, tak tangan atas dada. Ya, dengan sembahyang irsal, lurus. Allahu Akbar. Antara dua ni, yang mana dalil begitu kuat, ikut Nabi. Siapa berani menolak atas dada? Walaupun Imam Malik kata boleh irsal, Imam Syafi'i tidak suka. Kenapa nak tasyabuh Syiah, dia kata?
Kenapa nak ikut Syiah sangat? Berapa banyak sembahyang Nabi lurus tangan. Marah Imam Syafi'i kata guru dia. Imam Malik kata sembahyang fardu taklah, kata sembahyang sunat irsalah. Oh, Nabi tak ajak sembahyang sunat. Imam Malik kata nak kelip-kelip apa benda sunat? Sunat pun sallu kama raaitumuni usalli. Ingat Quran menafikan wahyu, tidak ada hawa nafsu. Tak tahu hang pemasuk nafsu hang. Nafsu Muhammad lagi baik pada nafsu hang. Pun tak boleh masuk juga. Marah dia. Pasal dia kena takat dengan Syiah tu, dia marah sikit. Subhanallah. Jadi siapa yang derhaka? Ku. Allahu Akbar. Tadi kita baca hadis apa? Nabi kata kasih sayang kan. Yang derhaka siapa dia? Yang tak mau berkasih sayang. Yang tak mau berkasih sayang itulah penderhaka. Yang nak berkasih sayang, Ustaz tengok video bersih. Jangan abang kat orang lah. Video, bukan people, tengok video dia jual RM5, RM5. Dia rakam banyak tempat lah. Kan? Dekat apa? Yang tengah-tengah jambatan tu, Sogo ke tu? Sogo kan? Kereta polis. Bukan kereta polis yang peronda tu. Kereta polis yang wajar tu kan, yang ada lambang polis kan. Wajar kan. Dia pun baling batu kemik-kemik. Sekali dia tu banyak dia pandai milestit. Dia baling-baling betul-betul batu tu kena polis yang bawa kereta tu. Bam, kereta polis tu pergi langgak terus. Boom. Kereta polis tu terus pergi langgak tembok. Dia pun pipi dia dia pun hentam. Lepas tu sekali lagi hak topi merah tu mai. Dengan naik dia punya kereta tinggi dengan FRU. Sekali dia tembak, dum, dum. Yang dia tembak tu kelongsong tu sudah pergi bagi kepala kawan tu. Gambar tunjuk real. Jatuh kawan tu, berlubang. Lagi ambulans mai. Mula ambil dia, angkat pergi. Lepas tu ambulans mai kali kedua, angkat polis pula. Polis pun kena. Sekali polis tu geram, polis tu tangkap kawan tu, dia ketuk lagu ni kepala kawan tu. Sekali dia bagi kedegam, macam nangka dah. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Gambar tu bukan Hindu pukul Melayu, bukan Cina pukul Muslim, tapi gambar tu Muslim berhentam sesama Muslim. Subhanallah. Kita tak perlu kata siapa betul siapa salah, tak perlu. Tetapi dua-dua pihak itu tidak berkasih sayang. Polis tu dia buka uniform dia, hang berani hang mai satu sama satu. Polis tu sampai naik angin. Puak-puak bersih ni pun undur belakang. Dia undur. Sekali polis tu duduk diri juga, dia pun serbu ramai-ramai. Dia pun serbu ramai-ramai. Polis tu lari terus. Oh, tadi panggil. Dia tendang tu sampah, dia balik. Sekali polis pula serbu. Apa yang ada balik betul-betul macam suasana Palestin dengan tentera Israel. Kalau mengikut hadis, kalau itulah bermakna suasana dia, Nabi suruh kita ambil kambing pergi atas bukit jaga kambing. Kalau tak ada apa pun, kalau tak ada apa pun, bahasa kita lah. Tapi jangan habaq ke orang lah. Bahasa baik punya bahasa Ustaz nak pakai. Kalau tak ada apa pun, lebih baik daripada suasana tu naik atas bukit. Terus saya isap okok. Isap okok tetap tak bagus. Terus saya isap okok. Isap okok tetap tak bagus. Daripada orang tak ada kerja nak buat kan. Aku macam mana? Duduk bawah aku ikut suasana lagu ni. Apa aku nak buat? Lembu tak ada, kambing tak ada. Nabi kata kalau ada pedang, patah sumbin kan, naik atas bukit, adjust balik, repair balik. Jangan terlibat. Kalau itu suasana dia. Pedang pun tak ada, apa pun tak ada, tak apalah. Ambil laptop, naik ke atas, pergi tengok blue film lagi bagus. Lagi bagus. Ya, tentu dah kita berdosa dengan Tuhan. Kita tak buat siapa. Tentu dah. Kalau orang tu buat benda keji seorang-seorang dia, boleh kita kata, hang tak ada iman. Tak boleh, kita tengok pun tak. Tapi apa kata hadis Imam Muslim? Ya Rasulullah, ayyul muslim khair? Muslim mana yang paling baik?
man salimal muslimuna min lisani wa yadi, yang selamat tangan dia dan lidah dia daripada menyakiti saudara dia. Kawan tu pergi tengok blue film seorang-seorang, dia menyakiti siapa? Tapi jangan buatlah. Jangan buat. Jangan buat. Ya, betul. Orang sunnah kadang-kadang dia kata apa? Lebih baik kawan buat maksiat daripada ahli bid'ah. Ahli bid'ah buat ibadat. Lebih baik kawan tu. Kenapa? Dia tahu itu maksiat dan dia mengaku itu maksiat dan dia ada hajat bertaubat. Ahli bid'ah ni, dia duduk semayang sunat, orang mati sunat hadiah, dia buat tahlil. Kita pergi kata kat dia Nabi tak buat, dia tendang kita mampus. Bukan kata tendang dengan jijak, dengan siku, dia bagi semua mampus kita. Dia pertahankan itu agama, sedangkan itu bukan agama. Kawan tu pergi duduk di atas, duduk buat maksiat seorang-seorang. Kita pergi riki, alamak, duduk mengaji sunnah tengok blue film. Dajil dia kawan ni. Duduk mengaji sunnah pergi tengok blue film. Aku bukan tengok selalu. Aku tengok hari bersih saja. Pasal aku tak mau pi. Kita dengar kan? Kita kata dia ni celaka. Tak celaka. Yang pi tu celaka. Yang pi tu celaka. Ya, yang pi Muslim. Polis Muslim. Yang pi Muslim. Dalam gambar tu tunjuk Mak Saleh pakai seluar pendek. Ni polis duk hambak ni, polis duk tenang terajang orang. Mak Saleh tu lalu tepi je, tak ada siapa ganggu dia. Tengah rusuhan itu. Apa ni? Orang kafir dapat keamanan di negeri kita, kita berhantam sama kita. Kedua-duanya Nabi menafikan tidak ada iman. Pasal itu bukan kerja kita menyatakan pi bersih tu ke salah, polis ke salah. Tak, bukan kita, bukan tahkim, kita bukan hakim dan ini bukan mahkamah. Cuma kita menyatakan fitnah ini fitnah yang telah disebut oleh Nabi. Kita tak setuju kalau pilihan raya tidak adil, tapi bukan bermakna tak setuju kena masuk bersih. Hang kalau tak masuk bersih, hang menyokong kezaliman. Dah. Bukan bermakna kita tak pi, kita sokong kezaliman. Dah. Bukan bermakna pi, bermakna kita menentang. Tidak. Dalam sistem pilihan raya, bila dah calon-calon semua nak tunggu tarikh pilihan raya, ada 2 minggu dia bagi kan, berceramah. Gasaklah. Ceramah betul-betul. Manifesto saya lagi baik. Manifesto mereka meruntuhkan negara. Dasar ekonomi mereka rapuh, goyah, reput makan anai-anai. Pilihlah saya. Bubuh 2 minggu dia bagi. Naik pentas, bubuh. Dan kita menuntut keadilan kepada pemerintah. Singapura dia boleh buat, Singapura pula, Indonesia, semua parti-parti yang terlibat dengan pilihan raya ni, dia boleh mendedahkan manifesto dia tiap-tiap hari dalam TV 10 minit. Ya, kerajaan kena buat. Itu keadilan. Tak bolehlah kerajaan saya conquer parti, kerajaan conquer TV, dia biar parti membangkang di luar. Itu tidak adil. Kita tak sokong. Tetapi sebelum pilihan raya kita bertindak lebih awal, jawab padah dia. Masalah dia, kalau rusuhan itu untung pada satu parti, tak apa. Tapi masalah ada di situ, bila Muslim pukul Muslim, Nabi menafikan iman. Kerana iman ada kena-mengena dengan ukhuwah. Subhanallah. Ustaz tak tahu lah, yang Ustaz tak tengok. Yang Ustaz tengok gambar tu, Ustaz tak nampak seekor Cina kena pukul. Ustaz tak nampak polis Cina pukul. Yang Ustaz nampak polis Melayu pukul Melayu, reformasi Islam pukul polis. Polis tu kena pukul betul. Kereta dia boom, betul-betul bagi tembok. Kemek kata polis. Trafik tu kan, roda-roda kota raya tu terbalik, dia angkat buang. Ya subhanallah. Kerana itu Nabi ajak kita berpegang dengan hampa tak pi bersih, hampa tak ada teluk, dia kata. Dia kata tak ada telur. Dia ingat kita pergi kasih ke? Allah, tak ada. Tak ada perjuangan punya orang. Hampa ni semua atas pagang. Hampa takut. Tak betul. Apa yang menghalang kita pergi? Hadis Nabi. Hadis Nabi. Yang pergi tahu apa nak jadi. Dia tahu dah apa nak jadi. Pihak pemerintah pula, dia pun tahu mereka nak pi, dia saja habis kad.
Depa ni pula tahu pemerintah tak bagi, nak pi juga. Dua-dua pusat dua atas kepala. Ya, dua-dua degil dan mendegilkan, ketegak dan mengetegakkan. Sangat susah. Sangat susah. Kalau orang ni dah tahu pemerintah tak bagi, tak payah pi. Ada orang kata pilah buat di stadium. Buat stadium bukan demonstrasi. Yang tu konsert. Yang tu forum perdana. Pasal tu makna demonstrasi tu bacalah kamu dewan. Apa dia punya takrif? Kalau demonstrasi buat di dewan, di studio, dunia tak mengiktiraf itu dia hari ni pula keluar surat khabar, betul tak betul wallahu taala alam. Keluar TV. Demonstrasi di Mekah Al-Mukarramah. Semua pakai baju bersih, ambil. Dalam tak boleh, buat luar. TV tunjuk tadi. Subhanallah. Lau kana sahihan, kalau betul takkan sampai saat tu. Semua saluran telah tertutup kan? Masya Allah. Muslim ada senjata yang paling besar daripada ketui batu. Doa pada Allah. Kalau dalam CD tu dia kata 500,000 orang. Maksud dia 500,000 juta. Takkan 500,000 juta punya doa sampai Tuhan tak pandang kot. Ya. Takkan 500,000 juta punya doa begitu teruk kerajaan ni buat zalim pada rakyat. 500,000 juta punya doa Tuhan tak pandang ke? Sikit pun Tuhan tak tengok ke? Awak Tuhan ni kerah hati ke? Kenapa tak diarahkan ke situ? Gasak kerajaan betul-betul. Bila apa? Musim pilihan raya. Itu kenapa kita nak marah sistem ni? Dulu kita jadi pemerintah, sistem tu lah kita pakai. Esok katalah orang lain memerintah nak bawa dasar Islam, orang yang tak setuju buat cara ni, kita nak hukum apa orang tu? Apa kita nak hukum? Tapi jangan habaq ke orang ha? Ni mengaji usul kan, mengaji apa kan ni? Jangan habaq, saja nak habaq. Hari ni siapa memerintah? Bangsa Nasional. Betul? Hari ni siapa pembangkang? Ya, Pakatan Rakyat. Betul? Betul. Betul. Pakatan Rakyat keluar ramai-ramai buat demonstrasi. Tak setuju beberapa benda. Di sisi Pakatan Rakyat, ini apa dia? Perjuangan. Tak apa. Dah pukul polis pun kena. Polis tu pun mau tidur malam beraduh juga. Adalah. Teruk polis tu kena, Pakcik. Teruk. Bukan kata teruk, sangat teruk dan menerukkan. Yang mereka ni kena pun teruk. Gas lah, tersungkuk lah. Tak apa, never mind. Allah punya kuasa. Election kali ni BN jatuh. Tuhan punya kuasa. Fir'aun pun jatuh. Namrud pun jatuh. BN jatuh, siapa naik? Pakatan Rakyat naik. Bila Pakatan Rakyat naik, semua orang Pakatan Rakyat seronok tak? Seronok. BN seronok tak? Mana boleh seronok? Kalau dia seronok, dia bukan BN. Baik. Tiba-tiba BN pula nak jatuhkan Pakatan Rakyat, dia pakai sistem Pakatan Rakyat ni. Dia pula demonstrasi. BN asin kan? Ahli UMNO dalam Malaysia berapa juta? Betul? 2 juta. Come on baby. Hak ni 500,000. Kalau 1 juta aja keluar di atas nama UMNO, dia keluar demonstrasi. Sedangkan katalah pada masa tu, pada masa demonstrasi, Pakatan Rakyat sedang buat hukum hudud. Adakah Pakatan Rakyat nak kata mereka sedang melawan pemerintah Islam? Nak hukum apa kepada 1 juta rakyat UMNO ni? Pengkhianat? Pemberontak? Ataupun nak reda? Di situ position kita apa? Jangan cakap ustaz, belum jadi, jangan cakap. Biar jadi dulu. Biar jadi dulu. Buat. Karena itu ustaz bagi tahu, ingat nah, ustaz bagi tahu. Tak apa ni lebih penting. Ini kita punya khitah, kepahaman. Apa dia? Politik lebih penting dari parti. Politik telah wujud ketika parti tak wujud.
Parti apa dia? Parti benda baru datang nak menjayakan satu. Tapi politik apa dia? Hadis Imam Bukhari kata semua para nabi itu menguruskan politik kaum dia. Islam meredai politik, bukan parti. Politik apa dia? Politik bermakna siasah. Apa dia siasah? Satu orang dipanggil rajulus siasi. Enter rajulus siasi. Siapa dia? Hang ni orang yang pandai mentakbir, mengurus, kepala otak hang kemah. Betul lah. Semua para nabi datang mengurus kehidupan. Bila Fir'aun kata dia Tuhan, datang Musa menguruskan akidah dia, tak betul. Maka Islam yang sempurna itu tidak menolak politik. Bahkan hampir semua benda dalam Islam ni, termasuk hadis, ada kita panggil apa? Nafas-nafas politik. Dengan makna apa? Mengurus ilmu sanad, ilmu matan, dia nak urus balik. Kalau itu kita faham dengan politik, ya dia daripada Islam lah. Tapi kalau kita maksud politik kena ada parti, parti ni kena runtuh parti ni, niat menghalalkan cara, agama tolak tepi, ini bukan politik. Ini budaya kuning parti. Merosakkan. Pasal itu dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, apa Nabi kata? Siapakah yang mati syahid? Nabi kata man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang bermati-matian nak mengangkat agama Allah naik di atas, dialah sabilillah. Siapa sabilillah? Ya, sabilillah. Muslim yang nak angkat agama. Semua orang buat kerja agama. Semua orang berjuang Islam. Tapi bila kita kata parti itu satu-satunya jalan berjuang Islam, ketika itu parti akan mengatasi politik. Kerana itu hizib, dalam bahasa Quran dia kata Hizbullah, Hizbus syaitan. Daripada hizbu jadi hizib. Hizib itu hari ini dipakai dalam bahasa Arab moden untuk menunjukkan kelompok. Kelompok A, kelompok B. Dalam bahasa orang putih dia panggil parti lah, hizib. Tapi hizib yang Quran masukkan itu dalam surah Mujadalah tu, hizib, ala inna hizballahumul ghalibun. Orang hari ni tafsir apa dia? Hanya parti Allah akan menang. Oi, jauh. Mana boleh kata surah Mujadalah itu parti Allah? Bukti dia apa? Siapa yang hidup ketika ayat itu turun? Ayat berapa surah Mujadalah? Ada ingat tak? Surah Mujadalah. Surah Mujadalah. Mujadalah. Ya, Mujadalah. Ayatnya akhir tu. Itu. Ni. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah hizib Allah. Hari ini kata apa? Mereka itu adalah parti Allah. Ketahuilah, sesungguhnya parti Allah, sesungguhnya parti Allah humul muflihun. Mereka akan berjaya. Orang moden hari ini kerana dia terikat dengan parti, dia kata inilah menunjukkan kita kena buat parti. Siapa faham ayat ni? Sahabat. Sahabat buat parti apa? Kerana itu hizib di sini bukan parti. Hizib di sini para sahabat. Bila? Ketika mereka bertempur dalam perang Badar. Tengok ayat di atas. La tajidu qauman, kamu tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang kaum itu boleh berada dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Orang tu kalau beriman, dia tak boleh duduk semeja dengan orang lawan Allah dan Rasul. Walaupun itu adalah bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, adik-beradik kandung mereka, sanak saudara mereka. Ayat ni turun bila? Perang Badar. Ada sahabat bunuh pak sendiri. Ya. Bila habis perang Badar, Allah kata ulaika hizbullah. Kami janji syurga pada ahli Badar, mereka lah golongan Allah. Ya, kenapa Allah kata mereka golongan Allah? Sebab musyrikin itu hizbus syayatin. Itu golongan syaitan yang datang menentang agama Allah. Ayat ini tuju kepada sahabat, kita pindah ayat ni kata tuju ke parti kita. Masya Allah. Banyak penyelewengan berlaku di dalam nak memberi tafsiran agama. Karena itu, kerana orang tafsir demikian,
Bila kita tu tak boleh tafsir macam tu. Tak apa dia kata. Balik pada ulumul Quran. Apa dia? Al-ibratu li'umumi lafzi la li khususi sababi. Baguslah. Pengajaran diambil daripada lafaz umum, bukan sebab turun ayat. Bagus. Habis pengajaran ayat tu apa dia? Buat parti banyak-banyak. Lepas ni, mai pula satu parti lain, kita tubuhkan parti kebajikan Islam se-Malaysia. Siapa tak masuk parti kebajikan Islam ini, dialah yang menolak kebajikan Islam. Habis? Kebajikan jadi sempit, kebajikan jadi parti, agama jadi parti. Tidak. Agama datang memberi politik, memberi pengurusan. Politik maksud dia apa? Pengurusan, manajemen. Politik bermakna pentadbiran. Pasal itu Imam Mawardi mengarang kitab apa nama? Ahkam As-Sultaniyah. Kenapa dia buat ahkam? Ahkam daripada hakam kan? Apa makna hakam? Jamak, plural. Hukum-hukum yang dikenakan kepada para sultan. Sultan di situ pemerintah. Ini adalah kitab yang pemerintah kena baca baru dia tahu tugas dia sebagai pemerintah. Ya, betul. Lepas tu dia kata apa? Hirasatud din wa siyasatud dunya bihi. Di tempat lain dia kata iqamatud din wa siyasatud dunya bihi. Tegakkan syariat agama, wasiyasah, dan politikkan dunia dengan syariat. Takbirkan dunia dengan hukum hakam Allah. Itulah politik bermakna takbir. Takbir dunia dengan Islam. Wasiyasatu dunia bihi, siasahkan dunia dengan bihi-nya. Nya itu balik kepada ad-din. Betul lah kalau begitu. Syara'alakum minad-din ma wasakum bihi Nuha. Kami syariatkan agama. Di akhir itu Allah kata apa? An aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Tegakkan syariat ini, jangan bercerai-berai. Apa saja kita kena ada fahmu sahabi, faham agama dengan cara sahabat. Bukan kita tak pergi bersih, tak ada perjuangan. Tak ada. Ada orang kata apa, orang sunnah memang lagu tu. Tak apa lagi, last kali tu dia kata apa? Sunnah, last kali masuk UMNO. Oh, dia beritahu lagu tu. Tu dajil, mamak tu punya dajil dia kata. Astaghfirullah. Saya ingat daripada kita semua, yang paling veteran sekali Pak Cik lah. Bila kita sokong mana-mana hizib, kita dikatakan Islam. Bila kita bantah dia sikit, terus dia kata kita tukang parti. Betul tak Pak Cik? Ya, betul. Sama antum ni adalah para tulab, pelajar-pelajar ni, so you all must be better, be careful. Kena hati-hati. Tak ada. Kalau kata, saya tidak tolak politik. Orang baca ayat, afatu'minuna bi ba'dil kitab? Cara dia baca tu mampu kita. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Kamu nak beriman dengan sebahagian kitab kah? Nak kufur kah? Halo. Apa maksud ayat tu? Bila diturunkan? Kenapa dia kata afatu'minuna bi ba'dil kitab? Kepada kita berapa banyak kitab ada? Sepatutnya kita lah tanya pada dia. Ini Quran, ini sunnah kan? Kalau kita tak bubuh buku ni, dalam Quran ni ada sunnah tak? Ada. Uti tu mislahu ma'ahu. Walaupun Bukhari tak ada di sini, tapi ada tak Sahih Bukhari di sini? Ada, secara maknawi. Kita lah kena kata kat dia, afatu'minuna bi ba'dil kitab? Nak tolakkah Quran yang di dalamnya ada sunnah Nabi? Wa takfuruna bi ba'd? Nak terima kitab mana, nak kufur kitab mana? Ayat tu turun, Nabi tanya kepada siapa? Ahlu kitab. Kamu terima Taurat, kamu tolak Quran. Lepas itu perkataan dia, afatu'minuna bi ba'dil kitab? Kamu beriman dengan sebahagian kitab Taurat. Wa takfuruna bi ba'd? Kamu tolak sebahagian kitab. Apa dia? Al-Quran. Fama jazauhu, jangan buat lagu tu. Itu adalah khizyun fi dunia wal akhirah, kehinaan. Kita kata kita ikut Quran, ikut sunnah, dia tanya kita. Bila kita tak masuk parti, afatu'minuna bi ba'd kitab? Parti dah jadi kitab.
siapa tak sokong ini, siapa tak keluar ini, inilah orang yang tak sayang pada Islam. Yang dia semayang pakai usali tu sayang Islam lah tu. Yang dia mati buat tahlil tu sayang sunnah lah tu. Masya Allah. Tu kena duduklah atas platform sunnah. Dia sangat adil. Dia adalah wazan. Sangat adil. Sunnah ni platform yang sangat adil. Kalau tak ni, antara ustaz ingat, Masya Allah, surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 25. Surah Al-Hadid. Mujadalah dengan hadis siapa dulu? Hadid dulu kan? Al-Hadid 25. Ya, Hadid 25. Allah Ta'ala guna kalimah apa? Laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Masya-Allah. Kami hantar, laqad arsalna, kami utuskan rasul-rasul kami dengan bayinat, dengan bayinat. Ada ulama kata bayinat adalah mukjizat. Nabi kena ada mukjizat. Wa anzalna, di samping mukjizat itu kami turunkan bersama mereka para nabi itu al-kitab, kitab. Wal mizan, dan al-mizan. Apa dia? Keadilan, neraca pertimbangan. Untuk apa? Liyaquman nasu bil qisti. Ketika mereka memberi keadilan pada manusia, mereka berlaku adil. Ya. Yang paling adil ketika menilai apa dia? Quran mengaku adalah Alkitab dan sunnah para nabi. Lain tak adil, pasti tak adil. Batulah baru kami turunkan ketir batu, ketir batu pula dah. Kami turunkan besi supaya menjadi manfaat kepada manusia. Tapi nak bagi tahu pada platform sunnah lah paling adil. Kenapa? Quran menyatakan dia adil. Dia duduk atas platform sunnah. Sunnah dia tak perlu sokong orang. Dia perlu kata betul je. Apa Nabi ulang? Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Cakap benar. Cakap benar. Kalau orang sahabat duk sembang-sembang, orang tanya, apa pandangan enta tentang bersih? Qulu qawlan sadida, kata betul. Yang pergi terlibat dengan kerosakan, polis yang pergi pun terlibat kerosakan. Oi, mana boleh dua-dua rosak, mesti satu tak rosak. Yang tak rosak yang tak pergi. Kenapa? Nabi kata. Nabi kata lagu tu. Oh, entah sejak duk pergi payah terbang tu macam lah ni Alhamdulillah, kita nak cari satu, bukan dua macam. Kita nak satu. Kita bagi satu fikrah. Sangat perlu kepada penghuraian. Karena itu apa yang kita sedihkan, hadis-hadis kita baca tadi, apa Nabi kata, la tarji'u ba'di kuffara yadribu. Nabi kata apa? Janganlah kamu jadi kufar lepas aku mati. Setengah kamu memenggal riqabi ba'dukum, batang tengkok sebahagian kamu. Jangan macam tu. Ambil ketir batu baling, kesian kawan tu kena jatuh apa. Kolongsong tu buat pada besi tu pak cik, yang asap. Saya kenal sekali dulu ke Kampung Rawa. Tumbang. Lagu ni punya berat 90 kilo, tumbang. Dulu 95 lah, korang dah 5. Itu pelan bagus tu. Tumbang. Gajah kena pun tumbang. Kawan ustaz kena. Dia teringat bini dia. Sila aku mai. Abang tak mau mai dah. Dia abang tak mau mai dah. Pedih mata. Siapa yang kena? Muslim. Siapa yang tembak? Muslim. Siapa yang pi? Muslim. Siapa yang saksikan? Muslim. Siapa yang dapat faedah dalam dunia ni? Kafir. Masya Allah. Ya, faedah kafir dapat. Kerana itu, yang benar apa dia? Kembali kepada sunnah, itu benar. Kalau orang kafir perintah orang Islam, orang kafir tentu untung. Betul tak? Kalau orang Islam perintah orang kafir tentu untung. Betul tak? Kedudukan orang kafir ni di dunia sentiasa untung. Kenapa? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq.
Bagi mereka tidak ada habuan akhirat. Yang kena pusing ni siapa dia? Muslim. Kalau Islam perintah, Muslim dapat manfaat, kapiak dapat manfaat. Kalau kapiak perintah, kapiak tentu dapat manfaat, Muslim belum tentu. Belum tentu. Ada terjadi di satu negeri dalam dalam pulau-pulau inilah, pulau-pulau jajahan ini. Tapi benda ni berlaku gamaknya pada tahun 1920 ataupun 1720. Apa dia? Dahulu tak ditimbulkan isu kalau buat taman kena ada tokong ke, kena ada gereja. Tak perlu timbul. Yang jelasnya bila ada taman mesti ada surau. Itu asal. Katanya sebenarnya bila orang putih jajah kita, orang putih kata bila situ ada taman mesti ada rumah ibadat. Kalau ramai orang Islam, surau lah. Kalau ramai Cina, gereja lah. Apa nama? Orang Kristian, gereja. Kalau Hindu, ikutlah siapa yang majoriti. Walaupun demikian, yang minoriti tetap kena dapat sagu hati dia. Kalau kita tak bagi tanah kat dia, tak bagi apa, kita kena bagi sama macam sagu hati. Bagi duit kat dia. Lepas tu dia buat tabung, suku-suku dia lah dia nak faraid. Katanya ketika penjajah datang ke negeri kita, undang-undang ni ada. Tetapi undang-undang itu bila sebahagian daripada orang Islam tengok, dia membekukan. Dia tak mau layan. Kenapa? Dia tengok nanti dana orang kapiak jadi besar. Maka apa dia buat? Dia tutup mata bab tu, dia hanya memberi keutamaan pada surau. Tetapi sekarang ini di Pulau Kezambu itu telah bertukar. Satu-satu kontraktor pula dah. Satu-satu pemaju kan. Satu-satu pemaju tidak akan diluluskan dia punya apa? Peta dia. Itulah projek dia sehinggalah dia menghidupkan balik senario ini. Katanya di Pulau Kezambu itu baru setahun 2 tahun ini sahaja dihidupkan balik. Yang ustaz boleh tahu apabila pemaju tu datang pada ustaz sendiri. Kebetulan ustaz ke Pulau Kezambu. Dia datang, dia bagi tahu. Dulu tak dengar ni semua. Tak dengar. Dia datang tu dengan tujuan nak bertanya hukum. Ustaz, apa hukum kalau kita buat satu projek kerajaan negeri Pulau Kezambu itu dia tak mau luluskan. Yang buat ni kerajaan negeri. Kerajaan negeri Kepala Tengkorak dulu, dia ada alternatif penjajah buat, tapi dia macam tak layan. Dia buat tak tahu. Orang putih kata forget that lah. Lupakan sajalah. Tak mau dengar. Sehingga kan orang bukan Islam di kawasan tu pun tak tahu kata depa ada altar itu. Tujuan dia apa? Dia nak jaga supaya pulau itu tak menjadi pulau rebutan. Jadi dalam 2-3 tahun itu yang terbaru ini dihidupkan balik sampai kerajaan pulau itu tak mau luluskan. Sehinggalah kalau ada surau, buat tapak surau, pemaju kena buat surau dan pemaju kena bagi pampasan kepada agama lain. Kalau dia tak bagi pampasan, maka projek dia tidak akan diluluskan. Apa yang ustaz nak sebut? Muslim perintah, kapiak senang. Kapiak perintah, dia lagi senang. Kapiak perintah, kapiak lagi senang. Kalau kapiak perintah Muslim, belum tentu senang. Sunnah punya view macam mana? Sunnah punya view mudah. Jangan beri pemerintahan kepada si kafir. Hatta kalau ada orang Islam yang khianat pun, mesti awasi. Yang khianat tidak layak memerintah. Subhanallah. Sunnah sangat adil. Sangat adil. Dalam tarikh buku-buku tulis apa? Kristian boleh menyebarkan dia punya tulisan buku-buku bila? Di zaman kegemilangan Islam. Ya, tengok manfaat dia dapat. Gereja banyak di zaman kegemilangan Islam. Itu menunjukkan bila Islam perintah, dia senang. Islam bagi hak dia. Dia perintah, lagi dia senang.
Dia perintah dia senang. Ketika dia perintah nasib Muslim, belum tentu senang. Itulah sistem Singapura buat. Singapura buat. Tetapi yang kita kena fikir, nasib Muslim. Nasib Muslim. Ada banyak orang sakit nak ambil zakat di hospital. Masalah dia, pengarah nak sign tak ada. Ada 3 pengarah, tiga-tiga nak berebut jawatan pengarah. Jadilah seperti 3 budak hitam. Cik yang hitam duk kena je. Pak Cik pernah dengar cerita 3 budak hitam? Out of control. Out of control pula dah. Out of record. 3 budak hitam berjalan. 3, tak tahulah. Saya panggil 3 budak, tak tentu halah, hitam, mau hitam. Budak. 3 budak jahanam. Budak ni. Kan? Ataupun 3 budak boyan. Kan? Ataupun 1 boyan, 1 banyak, 1 Melayu. 3 budak berbilang kaum. Jalan. Tapi pantai. Cerita ini out of record. Tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak diriwayatkan. Depa kata, saya katalah. 3 budak hitam jalan. Hitam lagi. 3 budak jalan. Tepi pantai. Sekali 3-3 terkejut. Oi, ada botol ya. Botol itu tutup dengan gabus. Maknanya jin. Ada jin. Tak ada air. Nampak asap. Mungkin asap rokok atau asap apa. Maka 3 budak hitam ni sepakat, mari kita buka tengok ada apa. Buka, pam, kata buka. Boom, jin keluar betul. Jin. Jin tu terima kasih lah pada 3 budak hitam ni. Berapa puluh tahun dah aku terkurung. Hampa buka. Alhamdulillah. Berapa puluh tahun dah aku tak bebas. Hari ni aku bebas. Aku boleh memerintah. Hampa minta apa yang hampa mau. Aku nak bagi. Maka jin tu dia one by one lah, ada 3 orang. Hampa 3 my master. Tapi pada yang pertama, budak hitam ni lah. Lepas tu dia kena kekalkan cerita ni budak hitam juga. Pasal ada mesej dia. Tapi bukan semua budak hitam. Ini 3 ekor saja. Dalam banyak-banyaknya hitam, 3 ekor ni tak berjenis. Hak hitam lain semua bagus. Budak hitam yang pertama. Tuan mau apa? Tuan mau apa? Dia kata, jin, putihkan aku. Dia tak mau jadi hitam. Hitam ni satu penyiksaan. Betul sahabat? Betul. Penyiksaan. Jin pun, boom, dia jadi putih. Jin pun, power, super power, boom, dia jadi putih. Subhanallah. Maka jin itu pergi kepada tuan yang kedua. Tuan nak apa? Saya nak putih macam dia. Jin kata tak boleh, kena minta lain. Jangan minta benda yang sama. Saya tidak ada kekuasaan. Saya kena buat benda lain. Dia minta putih, tuan minta putih, tak boleh. Minta lain. Saya nak putih juga, tapi lebih putih. Bukan putih macam dia, lebih putih. Jin kata, awak tak minta merah ke, biru ke? Saya mau lebih putih daripada dia. Saya tak mau ada orang lebih putih dari saya. Jin kata, saya tak boleh buat. Buat juga. Jin pun gabung. Power root dengan super power. Dia pun gabung. Boom. Sekali dia jampi, budak ni jadi lebih putih daripada yang putih. Orang Melayu kata putih. Tak, sudah jadi tor. Bila terlampau putih, dia penyakit betul tak? Penyakit lah. Orang putih cantik, tapi kalau dia terlampau putih, penyakit. Tapi dia pun hati. Aku lagi putih dia. Ingat orang putih lah. Dia seronok. Main yang ketiga. Allah, yang ketiga budak hitam duduk fikir. Tak boleh minta benda yang sama. Tuanku nak minta apa? Alamak, dia pada minta putih. Lagu tu aku nanti hitam sampai mati lagu ni. Tak apa Jin, saya minta lagu ni. Hitamkan mereka lebih hitam dari saya. Dia minta dia jadi hitam. Tu orang bagi pak hitam. Hitam tu kan. Oh, nak putih sangat. Lah, lagi hitam dia aku. Padan muka. Aku ingat aku hitam. Lagi hitam pun ada.
Masya Allah. Cerita ini tidak diriwayatkan oleh mana-mana ashabus sunan. Menunjukkan 3 orang yang begitu tidak selesa, orang ni naik. 3 orang ini terlupa. Orang dikati hospital nak pohon duit zakat itu macam nak mampu sekarang ni. Tapi 3 orang ini kita boleh ibarat 3 budak hitam. Yang mereka ini kata, aku jadi orang besar lebih baik daripada hang. Dia ni kata, aku lebih layak. Dalam Muslim ni 3 budak hitam ni Muslim. Dalam duk kata Muslim, ada orang yang ketuk pintu. Tok. Pak Cik nak minta sign nak operation perut, bapak tak ada duit. Nak minta duit zakat ni, boleh sign tak? Tak boleh sign. Pasal kami sekarang duk berebut siapa nak sign. Hampir balik sampai kami selesai rebutan ini. Ini nama dia ghanimah. Bila jatuh di tangan orang Islam, yang dia sentiasa ingat dia lebih baik daripada orang. Kita tak perlu kata orang tu jahat, tak perlu kata orang tu salah, tak perlu. Hari kita nak buat telah berlalu. Bagi orang buat kerja orang. Ya, kalau manusia ada sifat ini, parti-parti dalam Malaysia ni ada sifat ini, aku telah memerintah. Hang Muslim, aku bagi hang. Kenapa kita takut? Pilihan raya ni 5 tahun sekali. Adakah rakyat akan tengok dia dizalimi? Undi adalah rahsia. Dia boleh pangkah. Ya, kita kata zalim pun 5 tahun sudah, 5 negeri jatuh daripada kerajaan yang ada. Itu cara zalim. 5 tahun jatuh. Kita tak perlu aku saja layak memerintah. Kesannya apa dia? Rakyat, kata orang tua-tua macam mana? Apa? Lesung berkelai dengan alu. Macam mana? Alu berkelai dengan lesung. Alu berkelai dengan lesung. Yang untung siapa? Yang untung ayam. Alu dengan lesung ni kira batu lesung dengan penumbuk tu berkelai ke bersatu ke? Batu tidur, anak batu duduk lagi. Berdebung. Oh. Dia pukul bawang dalam lesung. Dia pukul, dia lupa diri. Dia ingat bawang tu hancur. Dia terlupa hancur bawang terkena lesung. Dia bagi. Pasal tu bunyi gedebung. Wah, itu aku bagi bawang tu. Tapi akhirnya bawang tu siapa makan? Ayam makan. Alu tak makan, lesung pun tak makan. Batu lesung pun tak makan, hak bulat tu pun tak makan. Macam anak giling dengan batu giling. Anak tenyeh mak. Sampai rapat. Mak terlentang. Anak berdiri pula, tolak sampai turun lagu tu. Oh, dahsyat. Anak kata, lega aku tenyeh bawang. Lega aku bagi. Aku bagi. Dia pukul bawang atas perut mak dia. Tapi yang kenyang siapa dia? Tuan rumah. Yang untung siapa dia? Mamak menega. Dia yang pukul, duk tolong jadi hamba orang ni, duk lanyak cabai atas ni, dia dapat apa? Mak dia dapat apa? Tak dapat apa. Ya, begini. Pasal tu ustaz nafikan kalau ustaz sokong bersih ataupun sokong kerajaan. Tidak. Tapi dalam 2 pertempuran ini, siapa untung? Nabi menafikan iman siapa? Polis kapiak ke? Muslim. Kita tanya balik polis, yang pi bersih kapiak ke? Muslim. Habis kalau Muslim dengan Muslim, apa kena ada? Ya, orang UMNO kapiak ke? Orang PAS kapiak ke? Orang keadilan kapiak tak? Muslim. Apa kena ada? Begini punya keadaan, agak-agak orang PAS dengan orang adil sayang tak kat orang UMNO? Lagu ni punya polis kena, pemimpin UMNO sayang tak dekat pemimpin Pakatan Rakyat? Mana boleh sayang? Ada halangan. Hang buat orang aku. Hang buat orang aku. Orang hang dengan orang aku tu orang apa? Muslim. Ada tak garis panduan Nabi ajar? Ada. Kenapa tak ikut? Pasal itu kalau kembali pada sunnah keajaiban berlaku. Pemecatan kuasa berlaku ketika perang.
Apa jadi? Perang juga. Adakah dia ni ambil keris rodok perut kau ni? Dajjal betul yang pecat aku lah ni. Hang tak boleh tunggu balik ke? Tak. Tetap mereka berdua menghentam musuh Allah dan Rasul. Ya. Jadi begitulah keadaan dia. Nampaknya kita baca sikit, kita telah merepek banyak. Tapi Ustaz rasa perlu diberi penjelasan. Perlu dibawa berfikir. Ya, orang muda mesti berfikir panjang. Pasal itu Ustaz rasa bahasa Ustaz ni akan dimarahi oleh orang. Jangan terlibat dengan parti politik. Jangan terlibat dengan parti, tapi involve dalam politik Islam. Maksud dia apa? Kita jadi orang yang berfikir untuk Islam. Sehingga kan bila orang parti buat salah, kita boleh beri. Dia automatik Ustaz Maaf cakap lah. Apa dia? Kalau kita masuk satu parti, dalil kita akan mempertahankan parti itu. Manfaat agama akan hilang. Kalau Ustaz masuk parti Anaconda, satu Ustaz lagi masuk parti Tengkorak, orang yang ikut Ustaz parti Tengkorak, dia takkan terima fatwa Ustaz. Pirah hang pun sokong geng hang. Ustaz takkan terima fatwa dia. Tapi kalau kita di atas Al-Quran dan Sunnah, dunia akan menyaksikan bahasa kita diterima dua pihak. Lihatlah sekarang ini. Akhirnya orang nak tanya pada Ustaz yang tidak berpihak. Dulu, jangan pergi Ustaz tu, dia hati pagar, lepas tu jubuk dia sakit. Loh, dia bagi tahu macam tu je. Dia tu hati pagar. Kita kata saya tak involve mana-mana parti. Patutlah hati pagar, tengok pungkok dia sikit. Alamak. Hak utuh punya dia buat kat kita. Ya betul. Mana-mana parti buat baik, dasar sunnah apa dia? Yang baik kata baik. Yang mungkar kata mungkar. Habis. Selamat kita. Hampa lagu tu, hampa lalang pergi mana hampa selamat. Dak. Sunnah ditangkap dalam Selangor. Sunnah ditangkap di Selangor. Orang politik seorang tak ditangkap. Ya. Orang sunnah ditangkap. Ditangkap. Mata kita menyaksikan. Kalau buat ceramah politik tak ditangkap. Tapi penganjur yang sama panggil ustaz sunnah berceramah, nak ditangkap, diberi warning. Macam mana kata posisi sunnah selamat? Mana ada selamat? Nak pergi mana? Saya nak pergi belajar di Perlis. Allahumma astaghfirullahalazim. Hang dapat UiTM Perlis ke? Tukar. Pergi UiTM Matampo. Aduh, Perlis leceh. Buat depa Perlis tu depa tak semayang ke? Dok, depa semayang tapi satu macam. Antara rokok dengan sujud, depa sujud dulu. Kadanglah depa rokoklah dulu. Tapi depa ni doa-doa depa tak mau. Tu depa ni kalau mati siapa nak baca doa tu tak? Gambang. Lagu tu hang kata sunnah selamat. Nah, itu sahabat lebih fahamlah. Duk hafal Quran, mai duk sembahyang sini pula. Tauliah pun hamba tak dapat. Bukan kata hamba, ngaku aku tak dapat apa. Itulah nasib sunnah. Macam mana hang kata selamat? Lepas itu satu benda yang ustaz rasa nak kongsi dan tak mau ulang dah sampai kiamat. Tak mau ulang. Penting kita betulkan fikrah kita kepada Quran dan As-Sunnah. Insya-Allah kita akan sambung hadis yang panjang lebar ini, iaitu hadis Jabir. Hadis Jabir yang panjang ini suruh kita ikut sunnah, riwayat daripada Al-Bukhari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.